Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam suatu majlis ceramah untuk kita bersolidariti dengan saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza yang sedang dihujani dengan peluru-peluru. Mereka dikepung dari setiap sudut. Masjid dibom, diruntuhkan, dan bagaimana hospital yang merawat pesakit dihancurkan. Kanak-kanak, orang dewasa, perempuan dibunuh. Inilah yang dilakukan oleh Zionis, Yahudi Israel, di mana kalau kita membaca Al-Quran, Yahudi ini pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi suatu bangsa yang sangat kejam. Man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang pernah Allah sumpah menjadi kera dan juga babi-babi. Allah Ta'ala pernah sumpah Yahudi ini jadi kera dan jadi babi, disebut dalam Quran. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah menjadikan di kalangan mereka kera-kera dan babi-babi. Di mana Yahudi ini pernah menentang dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari Sabtu dikhususkan kepada mereka hanya untuk beribadat. Mereka tidak boleh melakukan kerja-kerja yang lain. Allah menguji suatu perkampungan Yahudi yang disebut kisahnya dalam Al-Quran, yang tinggal di tepi pantai. Pada hari Sabtu yang dikhususkan mereka untuk beribadat, ikan banyak hari Sabtu. Bila banyak ikan hari Sabtu, dia tangkap ikan. Hari yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kecuali hanya untuk beribadat. Lalu Allah sumpah golongan Yahudi ini disebut dalam Quran, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina-dina. Berubah muka jadi kera. Yahudi ini pernah Allah Ta'ala sumpah jadi kera. Pernah Allah Ta'ala sumpah jadi babi. Dalam tafsir disebut, orang muda di kalangan Yahudi yang melanggar perintah Allah, Allah Ta'ala sumpah jadi kera. Hak tua jadi babi. Ini. Bangsa lain tak pernah disumpah sampai jadi kera, jadi babi. Dan sekarang ini kita lihat walaupun rupa parah mereka tak berubah jadi kera, jadi babi, tetapi perangai mereka tak ubah perangai kera dan perangai babi, tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Sedangkan mengikut undang-undang antarabangsa dalam peperangan, kanak-kanak tak boleh dibunuh, orang awam tak boleh dibunuh. Dan ini adalah merupakan ajaran Islam. Dalam Islam ditegaskan hatta dalam peperangan, la taqtulu walida wala imra'atan wala syaikhan kabira wala rahiban wala taqta'u syajaratan musmirah. Dalam peperangan sekalipun tak boleh membunuh kanak-kanak. Kanak-kanak ni tak berdosa. Kalau mereka mati pun kanak-kanak ni masuk syurga, dia tak ada dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak-anak dilahirkan dalam keadaan bersih, fitrah, suci. Dia tak ada dosa. Dosa dengan Allah Ta'ala tak ada, dengan orang pun tak ada. Tapi Yahudi, Zionis, Israel ni, dia sanggup bunuh kanak-kanak. Kita tak tahulah
Mereka ni macam orang tak ada perasaan. Kita tengok budak-budak ni, kita rasa sayang, rasa kesian. Macam anak kita sendiri. Ni tak ada perasaan. Tadi kita tengok dalam video tadi. Ini benar-benar berlaku di Gaza. Benar-benar berlaku. Bahkan pengumuman dibuat, sekolah terpaksa ditutup kerana sudah tidak ada lagi kanak-kanak semua mati syahid belakang. Tuan-tuan bayangkan, manusia apakah seperti ini? Dan dunia boleh berdiam diri. Amerika yang bercakap memperjuangkan hak asasi manusia. Kebebasan. Tak ada. Hak asasi tak ada bagi mereka. Kebebasan. Hak bersuara. Kebebasan hanya untuk mereka. Hak bersuara hanya untuk mereka. Untuk orang lain tak ada. Ini apa ni? Cuba tuan-tuan bayangkan. Ini yang berlaku. Dunia menonton sahaja. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Sebabnya adalah kerana umat Islam berpecah. Walaupun bilangan kita ramai, tetapi bila kita berpecah, kita tidak ada kekuatan. Termasuklah dalam negara kita sendiri. Sedangkan kita ada panduan Al-Quran yang disebut Quran itu hablullah oleh Rasulullah SAW. Inna hadzal Quran huwa hablullahil matin wadh-dhikrul hakim was-siratul mustaqim. Quran ini adalah tali Allah yang amat kukuh. Hablullah, tali Allah. Yang bila kita bergantung dengan tali ini, tak akan putus hubungan kita dengan Allah. Kita akan selamat, kita tidak akan sesat. Wadh-dhikrul hakim, peringatan yang amat bijaksana. Was-siratul mustaqim, Quran ini adalah jalan yang paling lurus. Kita tidak boleh menzalimi sesiapa. Adilnya ajaran Al-Quran, ajaran Islam. Kita tak boleh menzalimi saudara-saudara kita yang bukan Islam. Tak boleh paksa mereka memeluk Islam. Tak boleh. Ditegaskan dalam Al-Quran, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Tak boleh paksa orang bukan Islam memeluk Islam. Orang bukan Islam boleh hidup selamat dalam negara Islam, dalam negara umat Islam. Tetapi orang Islam belum tentu boleh hidup selamat bila negara itu dikuasai oleh golongan yang menentang Islam, umpama apa yang berlaku di Palestin. Padahal Yahudi ini pendatang. Yahudi ini. Hitler bunuh Yahudi. Datang ke Palestin naik kapal. Setengah tu baju pun tak ada. Pakai seluar saja ya, tutup kemaluan ya. Orang Islam boleh terima. Sekarang ini apa yang berlaku? Bukan setakat mereka jajah Palestin. Mereka membunuh umat Islam di Palestin. Ini manusia apa tuan-tuan? Dahlah rapah tanah air orang. Mula-mula menupai rapah tanah air orang. Bunuh pula tak kira kanak-kanak orang tua. Patutlah Allah Ta'ala sumpah jadi kera jadi babi tuan-tuan. Dan patutlah perangai dia lah ni supaya kera dan supaya babi tuan-tuan. Kan babi dia sodok tak kira berapa, muka dia babi. Kita ni orang manusia. Ada peri kemanusiaan. La taqtulu walida wala imra'atan. Rasulullah bersabda tak boleh bunuh orang perempuan. Wala syaikhan kabira,
tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh. Wala rohiban, padri-padri, pendeta-pendeta, tak boleh dibunuh. Tengok dalam Islam. Nabi sebut tak boleh. Tak boleh bunuh padri. Walaupun ajaran padri, pendeta yang diajar oleh mereka bercanggah dengan ajaran Islam, tapi tak boleh bunuh mereka. Wala taqta'u syajaratan musmirah. Bahkan Nabi sebut, hatta dalam peperangan pun jangan potong, jangan tebang pokok yang sedang berbuah. Pokok ni buah kasih orang nak makan, jangan tebang. Walaupun dalam peperangan, jangan buat nyayo kat orang. Ini dah telaga tu dia kecuah semi tuan-tuan. Ni manusia kau binatang. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Allah berfirman, kami jadikan daripada air. Semua yang hidup ni kami jadikan daripada air, dan semua yang hidup ni perlu kepada air. Tiba-tiba dia pergi tutup pucuk air. Cuah dengan semu. Sebab itu jadi kewajipan kita kena pulau barangan mereka. Banyak lagi benda lain kita boleh makan. Banyak lagi barang lain kita boleh guna. Keluaran. Bukan setakat keluaran Yahudi, Israel. Tapi keluaran negara-negara yang menyokong Israel, orang Islam kena pulang. Kita tidak boleh meredakan mereka menggunakan keuntungan yang mereka dapat hasil daripada apa yang kita beli. Mereka membunuh kanak-kanak, membunuh orang yang tidak berdosa. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Padahal kita semua tahu Israel mendirikan negara haramnya di tengah-tengah bumi Arab. Tapi kenapa Israel berani? Kerana bangsa Arab yang merupakan bangsa yang memeluk Islam, bahkan Rasulullah diutuskan daripada kalangan bangsa Arab. Kerana orang Arab berpecah, orang Islam berpecah. Bila pecah kita lemah. Sebab tu Allah Ta'ala larang pecah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu bertelingkah, jangan balah. Fatafshalu, kalau kamu balah kamu akan lemah. Wa tadhhaba rihukum, bila kamu lemah, kekuatan kamu tak ada. Bila kamu tak ada kekuatan, inilah contohnya. Apa yang berlaku. Sepatutnya jadi pengajaran kepada kita. Kita jangan pecah, walaupun ada benda-benda kita, pandangan kita berbeza. Jangan jadikan perbezaan pandangan untuk kita berpecah. Nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa ya'zuru ba'duna ba'da fima ikhtalafna fihi. Kita boleh bekerjasama dalam perkara yang kita sepandangan, sependapat. Benda yang kita ittifaq, kita kerjasama. Dan kita saling memaafkan dalam perkara yang kita khilaf. Pandangan berbeza, tak apa, kita bincanglah. Sepatutnya begitu. Dan inilah sepatutnya berlaku dalam negara kita pun. Tetapi kerana ada pemimpin yang nak selamat diri. Nak selamat seorang diri. Diri dia yang bermasalah, nak selamat diri dia, dia tarik orang lain sama. Untuk mengambil tindakan, mengikut keputusan dia, sedangkan dia nak selamatkan diri dia yang bermasalah. Lepas tu kita tengok dalam negara kita, majoriti orang Melayu, orang Islam beri sokongan kepada kita.
Hatta penyokong-penyokong UMNO pun dah mengundi kita. Tapi kerana pemimpin dia bermasalah. Dia tarik penyokong dia untuk selesai masalah individu. Kita kena ingat, kalau kita buat masalah, kita selesai sendirilah. Kalau kita rasa payah nak selesai masalah, jangan buat masalah. Sebab tu orang tua, dia besar sama, sendiri buat, sendiri tanggung lah. Ini kita buat, nak seorang lain tanggung. Rasulullah SAW pernah sebut dalam hadis, yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ila qas'atiha wa la yanzi'anna Allah min qulubi a'da'ikumul mahabata minkum wa la yakzifanna fi qulubikumul wahd. Akan tiba masanya kamu umat Islam akan dikerumuni oleh musuh. Musuh akan terekam kepada kamu, Nabi sebut, mengerumuni kamu sebagaimana kanak-kanak yang lapar mengerumuni makanan. Orang lapar bila orang akak makanan, terekam makanan. Musuh akan lakukan demikian terhadap kamu. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, awamin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah kerana bilangan kami sedikit pada waktu itu, wahai Rasulullah, sehingga orang berani mengepung kami, bertindak kepada kami, menerkam kami? Apakah kerana bilangan kami sedikit? Rasulullah menjawab, bal antum katsir walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sayf. Bilangan kamu ramai, kata Nabi, bukan sedikit, memang ramai. Bilangan umat Islam ramai, bukan setakat negara-negara Arab. Di India ramai orang Islam, di China pun ramai orang Islam, di Nusantara pun ramai orang Islam, hatta di Thailand pun ramai orang Islam. Bilangan kamu ramai, walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayl. Tetapi walaupun ramai, hanya umpama buih di lautan, tidak ada kekuatan, Nabi sebut. Macam buih. Buih ini walaupun timbul macam bukit, dirempuh oleh kayu, dia akan hancur. Kayu sebatas lagi rempuh, hancur dah. Apatah lagi kalau kapal pergi rempuh. Itu gambaran. Kerana apa? Jadi begitu. Bahkan Nabi sebut, Allah Ta'ala akan cabut perasaan geru musuh kepada kamu. Tak geru. Pemimpin Israel sebut terang-terang, dia dah berhubung dengan pemimpin-pemimpin negara Arab. Pemimpin negara Arab bersama-sama dengan kita. Subhanallah. Orang kau berapa ni? Tunggulah laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara-negara Arab diberi kekayaan oleh Allah. Bahkan negara umat Islam diberi kekayaan yang banyak oleh Allah. Ada minyak, ada gas. Kaya. Kaya. Coba tengok kalau di Arab Saudi. Jual waktu mereka. Waktu mereka itu tengok Cina kan. Tengok dia naik kereta harga berapa. Dengan kereta menteri besar tu, besar kereta dia lagi. Dia jual waktu mereka. Kaya. Allah Ta'ala bagi kekayaan, kemewahan. Tapi mereka lupa kepada Allah. Bagaimana mereka boleh tidur nyenyak dengan apa yang berlaku dirasa? Sekarang ini kenyataan daripada pemimpin Israel. Gaza sedang dikepung.
Elektrik tak ada. Semua tak ada, putus belakang. Mereka hidup, dia sebut. Rakyat di Gaza ni hidup umpama haiwan. Dan kami perlakukan mereka sebagai haiwan. Subhanallah. Tuan-tuan fikir sedikit. Nabi sebut dalam hadis, orang yang man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak ambil berat apa yang berlaku di kalangan orang Islam, dia bukan daripada kalangan mereka orang Islam. Bukan kalangan orang Islam. Nabi sebut. Walaupun dia Islam, sebenarnya bukan daripada kalangan Islam. Islam nama ini. Tak ada amalan ni. Ini bukan amalan Islam. Ajaran Islam mengajar kepada kita al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seolah-olah suatu bangunan yang saling kuat menguat di antara satu sama lain. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Rasulullah menggambarkan hubungan sesama mukmin itu laksana satu jasad, satu tubuh. Macam tubuh manusia. Bila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka semua anggota lain akan merasai sama dan akan berjaga malam, tak dapat tidur. Walaupun yang sakit itu tangan, bukan mata. Tapi mata tak boleh tidur. Yang sakit itu kaki, bukan mata. Mata tak sakit, mata tak boleh tidur. Itulah gambaran yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi malang bagi kita hari ini. Sungguh malang. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Dan malang juga dalam negara kita. Kalau nak buat usul, sokong, Gaza pun tak boleh dalam parlimen. Apa makna? Nak kutuk Israel pun kalau tak boleh, apa makna? Orang bunuh kanak-kanak kita tak boleh kata apa. Sebagaimana Datuk Seri Taqiyuddin sebut tadi, kalau dulu memang tiap kali berlaku peperangan, serangan, pembunuhan kepada umat Islam di Palestin, dibawa usul dalam parlimen. Sebulak suara, pihak kerajaan, pembangkang, mengutuk sekeras-kerasnya kezaliman Israel. Sekarang rakyat nilai sendirilah. Nilai sendiri. Pelajar-pelajar sekolah nak tunjuk solidariti kepada anak-anak Palestin pun ada yang pertikaikan. Bila DAP pertikaian tak berani selalu. Pasal apa takut kat DAP? Kita berasa pelik. Sebab tu kita sebenarnya kita ni dengan golongan ekstrim macam DAP ni, payah kita nak pakat. Dulu kita pakat dah, kita kenal dah. Bukan kita anti non-Muslim, ni kawan-kawan kita ni. Dia ada hati budi, ada perasaan. Boleh bersama-sama dengan kita. Soal kemanusiaan ni, kezaliman yang dilakukan bukan hanya kepada umat Islam di Palestin, hatta kepada non-Muslim sekalipun, kezaliman tidak boleh dilakukan. Dalam Islam diajar kepada kita. Nabi sebut dalam hadis, orang kurung kucing tak bagi makan, kucing tu mati. Nabi sebut orang ni masuk neraka.
Kerana buat zalim pada kucing. Kalau nilaian kita apa sangatlah kucing. Kucing. Tapi tak boleh dalam Islam. Buat zalim pada kucing pun tak boleh. Buat zalim pada manusia lagi tak boleh. Buat zalim pada non-Muslim pun tak boleh. Pada orang Islam pun tak boleh. Sama je prinsip. Sebab itu kita berkewajipan memberi sokongan dan dokongan kepada perjuangan umat Islam di Palestin. Kadang-kadang ada juga orang kita dia petikai. Dia kata pasal apa? Hamas pergi serang. Hamas serang ke Israel ke apa? Negara Palestin. Hamas ni mempertahankan diri. Dah berpuluh-puluh tahun dah. Mereka dibunuh. Mereka diusir. Negeri mereka dijajah. Mereka mempertahankan diri. Tiba-tiba ada yang bersoal. Pasal apa Hamas pergi serang? Dia kewajipan bebas negara dia. Dan kita kena ingat Palestin tu terdapat di dalamnya Baitul Maqdis. Masjid Al-Aqsa. Yang disebut dalam Al-Quran. Yang kita baca. Kita selalu baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah. Yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis yang kami berkati di kelilingnya. Ini kawasan yang berkah, nabi-nabi dan rasul-rasul. Banyak diutuskan di sekitar Baitul Maqdis. Buminya subur. Berkah ni, berkah dari segi agama pada keberkatan, dari segi duniawi pada keberkatan. Memang buminya subur. Bukan setakat di Palestin. Di sekitarnya negara sekitar pun subur. Di Mesir, termasuk Mesir. Di Mesir ni, Wah Temika, air besar. Lebih kurang meja tu ada. Lebih kurang meja tu. Wah Timur Cina. Besar. Kubi besar. Tak ada pak kita. Nak yang subur. Subur. Itu berkat. Linuriyahu min ayatina. Untuk kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul alim. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala jualah yang amat mendengar lagi amat melihat. Dalam hadis disebut la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Al-Masjidul Haram wa masjidi hadha wa Masjidul Aqsa. Jangan kamu bersusah untuk musafir jauh-jauh pergi beribadat dalam masjid kecuali untuk 3 buah masjid ini. Yang ada kelebihan dia besar. Masjid lain sama dia. Nabi sebut. 3. Kalau kamu nak susah musafir jauh, kerana nak cari kelebihan masjid, 3 ni. Hal lain sama. Yang pertama Masjidul Haram. Masjid Haram di Mekah. Kerana semaya dalam Masjidil Haram ni lebih daripada semaya tempat lain 100,000 kali ganda. Yang kedua kata Nabi, wa masjidi hadha, masjid aku ini, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini, Masjid Madinah, lebih semaya dalam Masjid Nabawi berbanding dengan masjid lain disebut dalam hadis Nabi 1000 kali ganda. Satu waktu
Kita sembahyang di masjid lain, banding dengan Masjid Nabawi, 1000 waktu. Dan yang ketiga, Nabi sebut, wa Masjidul Aqsa. Masjid Aqsa di Palestin, kelebihannya banding dengan masjid lain, 500 kali ganda. Hak lain, Masjid Pasir Mas dengan Masjid Kota Baru sama. Masjid Negara Kuala Lumpur sama. Masjid di Petani Thailand sama. Jadi umat Islam di Palestin menjaga amanah bumi umat Islam. Mereka tolong jaga. Jadi pasal apa saya nak bagi derma, orang jaga tanah kita. Nak merdekakan tanah kita. Hak kita. Mereka dizalimi. Kita kena bagi sumbangan. Dan Alhamdulillah, orang Melayu kita ni, orang Islam kita ni, dari segi derma, termasuklah kawan-kawan kita non-Muslim. Untuk membantu Palestin ni, Alhamdulillah kita ucap ribuan terima kasih. Walaupun tiap-tiap malam ceramah, pungut derma Palestin, bagi. Dia tak sabar imbal lah. Ma naqasa malum min sadaqah. Nabi sebut harta kita tidak akan kurang dengan sebab sedekah. Tak kurang. Lebih ada, dia bertambah. Dia kau bertambah. Kena yakin. Ma naqasa malum min sadaqah. Tidak kurang harta kita dengan sebab sedekah. Kau bagi, kau bertambah. Kau bagi, kau bertambah. Dia bandingkan supaya kita tutup jual motor. Bila tutup, dia ceding, dia buah lepak daripada hak skala. Memang motor dia kena tutup. Jadi orang yang tak cerdik, motor lama pun dia tak tutup. Dia begitu. Jadi buah kau lama, kau kurang. Bila kita tutup, dia ceding baru, buah lepak. Itulah sedekah. Akan diberi ganjaran berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Tadi telah disebut oleh Datuk Seri Taqiyuddin bahawa kita Kelantan ini kita akan buat himpunan pada 18 hari bulan 11 ni. Himpunan untuk mempertahankan syariat Islam. Kita tak terbayang dalam kepala kita. Ada orang Islam bawa ke mahkamah supaya isytihar undang-undang Islam ni tak sah dan terbatal. Tak terbayang kita nak ada orang lagu tu. Di Kelantan pula pun. Orang Kelantan. Sebab tu kita kena ingat lah. Biar jadi pengajaran kita kena didik molek anak-anak kita ni. Didik molek. Kadang-kadang ibu bapa molek. Tapi kerana kita tak didik anak kita. Tak didik molek. Kadang-kadang dia tak tahu batas. Kita ni nak buat gapo-gapo ni biar tahu batas. Ni orang panggil tak tahu batas ni. Orang buat padi dia gala pun dia tahu batas. Ni batas. Alik sana batas tu orang lain dah. Ni nyebahan dengan batas-batas punya gala juga. Ada batas Allah Ta'ala tertuduh. Dia nak suruh batas. Anak man konun jenayah syariah ni berdasar pada Quran hadis. Nak batas Quran hadis lah ni. Walaupun kalau tanya dok, kita tidak nak batas Quran hadis. Kita nak batas anak man konun jenayah syariah. Konun jenayah syariah tu berdasar pada Quran dan hadis. Nak ingat molek. Kita orang Islam ni, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak boleh sekali-kali orang mukmin lelaki dan mukminah perempuan. Siapa dia kata tak boleh? Allah Ta'ala. Tak boleh. Kok mana-mana pun tak boleh. Tak boleh ke apa?
idza qadallahu wa rasuluhu amran, bila Allah Ta'ala dan Rasul telah menentukan suatu perkara, suatu hukum, suatu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, tak boleh mereka membuat pilihan yang lain daripada ketetapan Allah dan Rasul. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, itu haram. Pak kalau kita kata tak apa, tu kau berat. Bukan tak haram. Kita membolehkan benda yang tak boleh. Tu punuh. Punuh. Kau punuh nak. Kita menghalalkan perkara yang haram. Lagi teruk. Tuhan kata tak boleh, kita kata tak apa. Mahkamah ada kuasa. Mahkamah dengan Allah Ta'ala mana usah. Kita orang Islam kenapa? Kuasa mahkamah, kuasa Allah Ta'ala ni mana besar. Jadi biar tahu sempadan. Biar tahu sempadan. Dan sebenarnya kita berpegang, bab Islam ni, mahkamah sipil tak boleh caput tangan, kita pegang lagu tu. Tak tahulah. Pemimpin kita lah ni pegang lagu mana. Dan memang kita orang Islam ni pegang lagu tu. Benda-benda yang berkaitan dengan hak Islam ni kena putus di mahkamah syariah. Tak boleh putus mahkamah sipil. Nak putus mahkamah sipil mana? Dia ngaji bahagian lain. Hak nikah bahagian Islam ni. Dia bahagian lain. Dia kena hormati bidang masing-masing. Bila nak buat bangun ni, kena cari orang yang reti buat bangun ni. Pergi cari tukar kapal mari buat rumah batu. Kita nak buat bangun ni. Pergi cari tukar kapal. Ataupun kita nak buat kapal, cari tukar bangun ni. Kena kada lagu tu. Tak boleh. Fas'alu ahla dzikri. In kuntum la ta'lamu. Mu kena tanya orang yang tahu kalau mu tak tahu. Kena hormati bidang masing-masing. Hak ni hak Islam. Kena cara di hadapan hakim hak ngaji Islam. Baru tu. Tapi kita tak tahulah. Apa yang berlaku hari ni. Sebab tu orang Islam ni kena kuasai politik. Ni semua kait dengan politik lah kau. Walaupun kalau kita tanya kata dok ni suku. Mulut boleh lah jawab doknya. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi sekalian. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jelas dan nyata. Dhalla dhalalan mubina. Dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jelas dan nyata. Tidak kata sesat tak nyata dak. Ni orang panggil ni sesat dalam cerah. Kalau sesat dalam gelap tu mana sabar? Warna sesat jalan gelap. Ni cerah, tengah hari sesat juga. Sesat juga. Jadi kita berdoa. Kita agak tamunya tak ada lah orang Islam ni bawa kisah lagu ni. Dan kita agak biar dia ada kesedaran, dia tarik balik. Dan kita agak juga kalau teruskan supaya hakim itu memahami apa yang berlaku. Itu kita tak boleh kata apa, kita berdoa lah. Doa. Jadi kita pergi pun ramai-ramai. Dan sebagaimana disebut tadi, kalau dia berjaya membatalkan, bukan di Kelantan saja habis. Jadi Dewan Negeri tak boleh buat undang-undang. Dewan Undangan Negeri tak boleh buat undang-undang. Itu pun pelik juga. Islam ni bawah negeri. Bawah kuasa negeri, bawah raja-raja.
Bak Islam ni. Dewek undangan negeri. Bila lulu, cabar pula. Dia kena hormatilah. Dia nak boleh jadi undang-undang apa lulu. Kita ada penasihat undang-undang negeri. Penasihat undang-undang negeri daripada Jabatan Peguam Negara. Bukan kita latih. Daripada pusat. Mana dia ni pemengesah dah ni. Dia ni hodok jalan. Sebelum ni. Apa orang berani lah ni? Kerana dia tengok keadaan politik hari ni, dia berani belakang. Orang cabar belakang lah ni. Pasal kita, tak satu. Pasal di kalangan orang Islam sendiri, ada yang mementingkan kepentingan diri. Ada orang yang nak kuasa. Boleh kuasa, nak kekal kuasa pula. Kita orang Islam ni ingat gini. Kita nak kuasa untuk Islam. Kalau tanya, apa nak kuasa? Nak tu kerana nak laksanakan perintah Allah. Tu. Bukan nak kuasa untuk kepentingan diri. Tak ada mana kalau kita nak kuasa untuk kepentingan diri kita. Kita nak hidup sama mana atas dunia ni. Nabi sebut, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umat aku ni galiknya 60 tahun, 70 tahun. Tu ya galik. 70 tahun. Kok kalau kita umur 60? Nah ni. Adakah kita yakin kita boleh hidup sampai umur 70? Sama telah kalau kita umur 70, lagi benar. Maknanya dengan ihsan Allah Ta'ala bagi pada kita. Nah ni. Umur 60 pun sehat lagi 70 sehat. Gunalah untuk Islam. Berilah keadilan kepada semua rakyat. Kalau kita buat zalim, kita akan menyesal, tak kira siapa. Sebab tu, zaman dulu, ada satu syair yang digantung dalam istana. Diajar kepada bakal-bakal raja. Dia tak ada istana. Siapa nak jadi raja, dia kena hayati syair ni. La tazlimanna idha ma kunta muqtadira. Faz-zulmu masdaruhu yufdi ila nadami. Tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami. Kalau orang mengaji ilmu aruk dia baca sedap lagi. La tazlimanna idza ma kunta muqtadira fa zulmu masdaruhu yufdi ila nadami. Tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami. Maksudnya jangan sekali-kali kamu berlaku zalim bila kamu berkuasa. Ada kuasa jangan buat zalim. Tambah-tambah kalau kamu sendiri pernah merasai kezaliman. Tambah-tambah kalau kamu sendiri pernah dinafikan hak, maka patutnya kita jangan nafi hak orang, sebab kita kena dah. Patut begitu. La tazlimanna, jangan sekali-kali buat zalim kau orang. Iza ma kunta muqtadira, bila kamu berkuasa. Ni syair digantung dalam istana zaman dulu. Kenapa? Fazulmu masdaruhu yufdi ila nadami. Karena zalim itu akan membawa kepada penyesalan. Lama banyak ya. Siapa zalim dia akan menyesal. Lama banyak ya. Kalau tak menyesal waktu dia pegang kuasa, dia tak ada kuasa, merungutlah. Kalau tak menyesal waktu sehat, dia dekat nak mati, waktu tu menyesal. Kalau tak menyesal di dunia, di akhirat wajib menyesal juga. Fazulmu masdaruhu yufdi ila nadami. Tanamu aynak. Mung boleh buat zalim kat orang, mu tidur jenera, mu tidur malam. Wal mazlumu muntabihun. Tapi orang mu buat zalim, tidur tak jenera. Kena ingat. Ada setengah dia boleh buat zalim, dia rasa puas hati. Klik rumah tidur jenera. Tapi orang hak dia buat nyanyi untuk klik rumah duk meneng tak jenera. Pintanya ke mana tak jenera lagi pukul 1:30. Duk ingat ke dia tu, tak skor sungguh. Mana? Tegamuk. Ada main gitu, tak pernah sabar.
Ha. Tak menasabah dia buat lagu ni. Duk dengung gitu. Tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alaika. Orang yang buat nyanyi tu, dia tak tidur malam, dia berdoa kepada Allah. Mengadu kepada Allah yang buat nyanyi ke dia. Wa ainullahi lam tanami. Dan mungkin ingat molek Allah Ta'ala tidak tidur. Allah Ta'ala dengar rintihan dia. Allah Ta'ala dengar doa dia. Bila Allah Ta'ala makbul doa dia, jumpa susah semua akan datang. Itu. Jadi sebab tu kita Kelantan kita umum pembakar pun kita beri. Peruntukan. Walaupun wakil ayat pembakar tu sama apa. Itu soal lain, dia sama tak apa. Pasal Amos sebut dia lawan perjuangan Islam. Dia kata dia marah, dia kata Amos kuliah di media ilmu. Nah. Lawan perjuangan Islam. Lawan sungguh sebab apa ni? Parti yang memperjuangkan Islam. Boleh tengok pelbagai apa. Amos kata tak apa sama lah. Tak ada masalah. Amos pun sama dia. Amos sama. Apa di sama? Ada dia jumpa orang ni lah. Dia jumpa orang dia menunggu pada orang lain. Dia kata tak ada lagi oleh sejarah menteri besar sama orang. Bila Amos sama dia balik. Lepas tu Amos suruh orang tu pergi ayat ke dia. Ada kan oleh sejarah ada sama menteri besar? Dia tanya. Tak ada. Ada sama tak ada dia sudah. Siapa dia start dulu. Pandailah dia. Tak ada sejarah lagi. Dia kata menteri besar sama orang. Apa ada sejarah kau orang tak menteri besar? Ada sama menteri besar. Ada juga sejarah belum ni. Tak ada juga. Orang sama tak ada. Duk dia lah. Pasal apa dia? Just start. Nah. Jadi hak ni soal lain. Hak protokol soal lain kita bagi. Jadi kita agak pusat pun bagilah. Tama-tama ketika jadi pembakar dulu pun. Dan sebut sepatutnya berlaku adil. Dan hak lebih teruk lagi dalam manifesto sebut. Manifesto ni janji ya. Tidak janji. Kau manifesto ni apa dia? Kau manifesto ni makna alat untuk menipu orang. Manifesto ni arti janji pilihan raya. Berjanji kena tunai. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ini adalah hadis yang sahih Nabi sebut 4 perkara. Siapa dia ada pada diri dia 4 perkara ni, kana munafiqan khalisan, dia ni munafik sungguh-sungguh. Nabi sebut. Munafik sungguh-sungguh. Tidak lolok-lolok. Munafikan khalisan, munafik sungguh-sungguh. Nabi sebut. Siapa dia ada pada diri dia satu bahagian daripada 4 sifat ni. Tidak kata 4 belakang ada dua. Maka ada pada diri dia satu bahagian daripada sifat munafik. Kalau ada 4 tu munafik sungguh-sungguh. Kalau ada sebahagian daripada 4 tu dia ada pada diri dia sebagai pada sifat munafik. Iaitu Nabi sebut bila beri amanah khianat, bila kecek, bohong pelawak, bila bercakap bohong, bila berjanji mungkir, bila balah melampaui batas. Ini 4 perkara. Jadi kita kena hindarkan diri kita daripada 4 sifat ni. Kita ada kuasa, kita guna kuasa untuk membela rakyat, beri keadilan kepada rakyat. Semua rakyat. Jadi itulah sikit sebanyak yang saya nak sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan memberi pengajaran kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.